Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, alhamdulillah kita sudah berada pada hari yang ke-24 Ramadan 1441. Sambungan kita dalam tafsir juzuk yang ke-30, surah yang ke-113. Satu sebelum akhir, 113, iaitu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Sebelum kita pergi kepada penjelasan ataupun huraian, kita baca dulu ayat. Surah ini ada 5 ayat. 5 ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Falaq. Kita pergi kepada muqaddimah surah. Muqaddimah surah, perbincangan ulama, iaitulah tentang mengikut dalam pimpinan Ar-Rahman. Dia kata surah ini diturunkan di Madinah. Dalam pimpinan kata di Madinah. Yang kata Madinah ini adalah pandangan daripada Qatadah dan beberapa orang ulama salafus salih lagi. Wahwa riwayatun 'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dia kata surah ini nazalat bil Madinah madaniyatun. Adapun pandangan lain mengikut dalam kajian tafsir yang baca ni, al-jumhur ala anha nazalat fi Makkah. Jumhur kata surah ini turun di Makkah. Wa huwal asah an Ibni Abbas. Ini pandangan yang lebih sahih. Yang kata madaniyah tadi riwayat, satu riwayat. Tapi yang kata dia ni makkiyatun wa huwal asah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma kama rawahu Quraib wa ghairuhu wa huwa qawlu Al-Hasan wa Atha. Al-Hasan Basri dan juga Atha. Quraib itu anak murid Ibn Abbas. Baik, itu dari sudut dia panggil surah ini diturunkan. Dalam pimpinan dia ambil pandangan yang kedua, nazalat bil Madinah. Sebab apa berbeza, kita cerita nanti insya-Allah. Yang kedua kita bagi kepada tasmiyatus surah. Dinamakan surah ini surah Al-Falaq. Apa makna Al-Falaq? Surah Al-Falaq dengan makna terjemahan pimpinan kata sekalian makhluk. Dia ambil salah satu daripada tafsir dia, sekalian makhluk. Demikianlah yang tersebut dalam masahif, dalam kitab-kitab tafsir dan Quran mushaf tulis surah Al-Falaq. Nabi SAW menyebut nama surah ini dalam beberapa hadis dengan nama surah Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah.
Uqbah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Alam tara ayatin unzilatil lailah lam yura misluhunna qat." Dia kata, "Hei Uqbah, kamu tengok ke tidak ayat yang turun ke atasku semalam? Aku tak tengok lagi seumpama dia." Ayat ini, perbincangan dia. Maka Nabi kata, "Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Mana Nabi kita sebut nama surah itu dengan ayat yang pertama. Wa an Uqbah lagi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah, "Lan taqra'a syai'an ablagha 'inda Allah." Kamu tak baca mana-mana ayat yang lebih tinggi dalam dia punya kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla min qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Ubaid dalam Fadail Al-Quran dan juga Imam Ahmad dan lain-lain. Naknya Nabi sebut nama surah itu dengan ayat yang pertama. Karena itu samaha ba'dul mufassirin wal muhaddisin. Sebahagian daripada ulama tafsir dan juga ulama hadis meletakkan nama surah ini dengan ayat yang pertama. Dan dua surah ini, dua qul ini terkenal dengan nama Al-Mu'awwizataini. Dua ayat pelindungan. Kalau kita nak cari pelindung, ni ramai orang nak tanya, saya nak cari ayat pelindung Ustaz. Ni, baca ayat ni. Beramal dengan dia, insya-Allah. Jangan pergi cari Tok Bomo. Ada setengah tu Tok Bomo, ada setengah lagi Tok Gomo. Kan Gomo ni, Gomo fulus lah, Gomo duit. Tak belakang ke dia. Ini bahaya. Hati-hati kita dengan bomoh-bomoh ni. Sebab ada sebahagiannya, dia berkawan dengan syaitan. Sebab tu dia tahu benda-benda yang pelik-pelik. Sebenarnya tak ada masalah apa, tak ada tahu apa dia. Syaitan tu yang tipu dia. Cuma, sebagaimana kata Nabi SAW, syaitan dia betul sekali, dia bohong 100 kali. Mungkin kali pertama tu betul. Maklumat dia beri ke bos dia. Tapi kali yang kedua, yang ketiga, yang keempat tu memang harus. Ya, itu dia panggil Al-Mu'awwizataini. Dua pelindungan. Kalau campur dengan 3 qul huwallahu sekali lagi, maka dia panggil Al-Mu'awwizat. Bahasa Arab tu dia panggil ada musanna, ada jamak, kan? Maka mu'awwizat tu jamak dia. Mana 3 perlindungan. Bermula daripada qul huwallahu. Qul huwallahu tu kita dah ambil dah sidi lepas. Ayat murnikan tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mari dua kun ni pula ayat perlindungan. Kita nak berlindung, minta berlindung dengan Allah Taala. Masya-Allah tabarakallah. Satu lagi qul ya ayyuhal kafirun, itu ayat nak berlepas diri daripada syirik. Semua ni isu akidah. Memantapkan akidah. Itulah yang disebut dalam hadis yang Uqbah bin Amir tadi dan juga sebahagian sahabat yang lain menyebut bahawa nama dia Al-Mu'awwizat. Al-Mu'awwizah. Lianna al-muslima yata'awwaz bihima. Orang Islam akan baca ayat ini untuk minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada segala gangguan. Segala gangguan. Tersebut dalam hadis ni ada. Kalau kita baca dalam muqaddimah kitab Tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini banyak disebut hadis-hadis. Pernah Nabi SAW ishtaka. Mana dia rasa sakit. Bila dia sakit, nafasa ala nafsihi bil mu'awwizat. Maka Nabi kita akan tiup atas diri dia sendiri dengan 3 qul, mu'awwizat. Demikian juga idza marid, apabila sakit salah seorang daripada keluarganya, nafasa alaih. Nabi kita pergi tiup. Baca mu'awwizat ni dia tiup. Dan salah satu daripada adab nak tidur, kan adab kita nak tidur, macam mana kita buat? Tuan-tuan kena belajar ada adab tidur. Alhamdulillah dalam buku yang saya terjemah ni, dia panggil buku Perisai Muslim.
Perisai Muslim ni bila kita nak tidur, salah satu daripada cara dianya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kita tiup tangan kita. Tiup sini, kemudian kita baca 3 kul, kita sapu semua sekali. Sapu tubuh kita setakat mana yang kita sampai. Setakat mana tangan kita sampai, sapu. Jadi kalau contohnya belakang tak sampai tangan, tak payahlah panggil orang lain pula. Aku tiup tanganmu, mu tolong sapu belakang. Lah, itu tidak sunnah dia. Ya, tidak termasuk di dalam sunnah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar segala perkara yang kita kena buat. Dalam perisai Muslim ni ada. Dia ajar, nak tengok ni. Tuan-tuan yang ada buku kecil ni atau ada buku yang besar ni, semuanya kita ada. Muka surat 108 ataupun bacaan yang ke-28, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di tempat tidurnya pada waktu malam, baginda menyatukan kedua tapak tangannya. Kita tak gini. Tak tangan macam ni. Dan meniup kedua-duanya. Kita tiup dulu. Bukan baca dulu baru tiup. Tiup dulu, kemudian dia baca muawwizat, baca 3 kul. Bila baca 3 kul, barulah kita sapu semua tubuh. Ini dalam hadis ni ada. Demikian juga apabila keluarga sakit, maka Nabi kita baca, dia tiup. Al-Mu'awwizat. 3 kul ni ayat perlindungan. Sebab dia mengandungi tauhid dan mengandungi al-iltija' ila Allah. Maknanya kita menyerahkan pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Baik, sekarang ni kita tengok kepada muqaddimah pimpinan. Dia kata apa? Surah ini dinamakan surah Al-Alaq, makna sekalian makhluk. Surah Al-Falaq, makna sekalian makhluk. Ada kata Al-Falaq tu waktu pagi tu. Falak keluar cahaya. Ada yang terjemah dengan sekalian makhluk. Kerana pada awal surah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan memohon perlindungan kepada Allah yang menjadikan sekalian makhluk dari segala bahaya makhluknya. Yang kita takut dan berbahaya tu apa dia? Makhluk. Jadi kita jangan pergi minta perlindungan dengan makhluk. Kita minta dengan tuan segala makhluk. Itu baru kekuatan. Ini tidak minta dengan, contohlah saya buat contoh, laisa kamitsli syai'. Kita tak nak banding Allah Taala dengan makhluk kan. Itu kaedah kita dalam bab nama dan dalam bab sifat Allah. Kita pergi di pejabat besar, bos besar ada. Tapi hidup minta dengan pak cik jaga bawah ni. Itu dia panggil tak sampai tepat. Pergi minta dengan tuan dia, dapatlah dia punya putusan. Maknanya, kita ni hidup minta dengan makhluk juga. Sedangkan, tuan segala makhluk, Allah Azza wa Jalla. Maka minta dengan Allah. Panjanglah perbahasan ulama tentang hidup minta dengan makhluk tu. Baik. Adapun sebab nuzul, intisari kandungannya, mengajar kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari jenis bahaya yang zahir, yang datangnya dari makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptanya. Sama ada yang terdapat pada malam hari yang gelap gelita, atau yang datangnya dari makhluk yang berjiwa kotor, meliputi ahli-ahli sihir dan lain-lainnya. Orang jiwa kotor ni ahli sihir. Sebab apa? Sebab dia hidup kawan dengan syaitan. Na'udzubillah. Yang melakukan perbuatan yang merusakkan dan membahayakan orang lain. Demikian juga yang datangnya dari manusia yang khianat dan hasad dengki. Kita akan bincang tentang beberapa kategori manusia. Dari semuanya itu, kita memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Berkuasa, Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk. Kita takut makhluk, kita jangan minta dengan makhluk. Minta dengan Allah, Tuhan segala makhluk. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, muslimin dan juga muslimat. Kita tengok surah yang ke-113 ini, surah Al-Falaq. Sebelum itu, ada satu kisah lagi. Dia panggil kisah sabab nuzul. Sebab turun ayat ni kenapa? Sebab turun ayat ni, hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dia kata, nazalat bisababi sihr Labid ibn al-A'sam al-Yahudi.
Labid dengan dal. Di. Labid, ada orang nama Labib, itu lain. Labid, kalau nak bernama anak Labib, tak apa makna cerdik. Labid, jangan nama Yahudi ni. Labid bin A'sam, Yahudi ni, dia sihir Nabi SAW. Yahudi ni memang jahat. Ada hak sihir Nabi. Yang Nabi kita pergi Khaybar, dia beri makan racun. Kambing yang beracun. Yang kita hari ni, kambing perak berempah. Si makcik Yahudi ni, bagi kambing perak racun. La hawla wa la quwata illa billah. Jahat punya jahat. Maka Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Labid bin A'sam telah melakukan sihir kepada Nabi fi mushtin wa musyatatin. Mushtid wal musyatah ni dia panggil syar. Bulu rambut yang terkumpul. Mana dia ambil satu rambut, dia kumpul, dia pita-pita, dia letak dalam juffi tal'ati, dalam bekas yang ada padanya tal'un nakhli. Tal'un nakhli ni macam debu tamar tu. Kemudian dia bungkus sia-sia, dia pergi campak di salah satu telaga di Madinah. Nama dia Bi'ru Zarwan. Bi'ru Zarwan ataupun Zi Arwan. Dia campak ni sihir yang dia buat tu. Campak dalam tu. Wa ta'assara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesan sihir tu nampak berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perkara. Di antara yang perkara yang nampak sangat kesan sihir itu, iaitu isteri-isteri dia dan orang-orang terdekat nampak. Mana kesan dia tu daripadanya. Isteri nampak. Sebab dia, orang panggil macam tertutup lah dia punya keinginan. Itu dia panggil. Tapi dalam bab tu je lah. Bab-bab lain, bab wahyu dia nak mengajar, tak ada kesan. Tidak kata mengajar tak sedar lah. Tapi dalam bab kekeluargaan tadi ada nampak. Orang lain tak nampak. Sebab benda dalam rumah je. Ni kan kita nampak sekarang ni, permainan sihir ni, setengah sahabat-sahabat kita ni, 5 tahun dah kahwin. Kahwin 5 tahun kan. Tak bersama dengan isteri lagi. Isteri masih dara lagi ada. Sebab kesan daripada sihir. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Summa najala Jibril alaihi salam. Jibril turun dari langit bersama dengan 2 malaikat. Salah satu malaikat duduk dekat kepala Nabi dan seorang duduk di kaki. Faqala ahaduhuma lil akhar. Dia kata, apa sebab dia ni? Ma bihi, kenapa? Qala mat dengan ta, matbub. Matbub maknanya tak ada keinginan dah kepada isteri. Itu kesan daripada sihir. Summa qara'a alaihi surah. Kemudian dia pun baca surah ni. Faqalat Aisyah. Faqalat summa qara'a alaihi surah fashufiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia baca ayat ni macam kena angkat cabut buang. Sihat, tak sakit. Summa ba'atha Aliyan. Nabi kita hantar Sayyidina Ali suruh pergi ke telaga tadi, pergi tengok corek telaga tu. Maka dia cari-cari, jumpa benda tu. Faqalat Aisyah, afala ahraqtu? Bolehkah saya nak bakar benda ni? Nabi kata, tak payahlah. Faqala amma ana faqad afanillah. Nabi SAW kata apa? Aku sembuh dah, tak ada kesan apa dah. Benda kecil dah, simple je tu. Wa karihtu an uthira 'ala an-nasi syarra. Aku tak mau nak timbulkan kekecohan pada masyarakat. Ini cara Nabi sallallahu, walaupun dia ditimpa dengan benda ni, tapi Nabi kata aku tak nak kecoh, ambil senyap-senyap bercampur benda tu. Tak usah duduk gegar, tak usah duduk bising-bising. Kita ini suka bising, dia panggil suka tular, suka viral kan, buat benda apa pun nak tunjuk belaka. Sehingga boleh menimbulkan kegelisahan kepada masyarakat, boleh menimbulkan fitnah dan macam-macam boleh. Ada yang kebaikannya boleh menimbulkan motivasi orang lain awak juga. Tapi ada kat Nabi kata, kalau benda tak baik, aku tak mahu timbulkan timbulkan masalah kepada masyarakat. Maka dalam kisah ini, kalau tengok kepada peristiwa, itu makna Nabi di Madinah. Kan? Pasal itulah setengah ulama kata, surah ini turun di Madinah. Tapi yang sahih daripada Ibn Abbas, dia kata, surah Makkiyah. Surah itu turun di Mekah.
Ada yang mengatakan kemungkinan ihtimal surah ini yakuna sababan linuzul. Mungkin cerita ini menjadi sebab turun. Maka jadilah surah itu madaniyah. Dan kemungkinannya bukan disebab nuzul, cuma surah ini sudah turun di Makkah kama huwa fil masahif, sebagaimana kata majoriti ulama tafsir, tapi malaikat turun baca surah ini ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hilang dia punya kesan sihir. Jadi itu dia panggil. Allahu akbar. Ada yang mengatakan turun surah ini apabila Quraisy ni dia minta salah seorang daripada penjahat di kalangan dia yang suka ni, dia panggil jiwa yang keji ni. An-nafsul khabithah. Jiwa khabith ni kalau dia tengok orang rebah, dia panggil penyakit ain. Mata dia tu jahat. Jadi dia panggil, maka puak-puak Quraisy ni nak suruh kawan ni pergi tengok Nabi, biar Nabi rebah. Maka Allah Ta'ala beri ayat perlindungan. Nabi SAW baca, Quraisy tu mari duk tengok Nabi tak jadi apa. Mata dia terbeliak saja. Wallahu a'lam. Ini kisah yang disebut oleh para ulama dan juga menjadi sebab perselisihan pandangan surah ini Makkiyah ke Madaniyah. Kita kata surah ini turun di Makkah dengan sebab Quraisy. Kemudian bila berlakunya Labid bin Asam ni sihir Nabi, maka malaikat mari baca surah ini kepada Nabi ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga bila apa-apa benda kita hendaklah buat perlindungan dengan baca surah ni. Seperti yang saya ajar tadi, tuan-tuan boleh cari dalam perisai Muslim yang saya terjemahkan ini. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian. Mukaddimah kita sederhana panjang, boleh panjang lagi, banyak lagi cerita yang saya tak nak cerita di sini sebab masa kita terhad. Sekarang ini kita pergi kepada perbincangan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Daripada mana? Ada beberapa perkara di sini dalam bab ini, ada 2-3 kes, kan? Kita akan buat keputusannya nanti insya-Allah. Jadi makhluk di sini. Tengok ayat dulu. Qul a'udzu birabbil falaq. Allah Taala mula dengan kalimah qul. Kita dah bincang dah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang pertama, 5 surah bermula dengan qul. Ingat, yang pertama surah apa? Al-Jin, qul uhiya. Kan? Kemudian qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Sa'ala anhu Ubay an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih wa faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qila li qul a'udzu birabbil falaq faqultu. Jadi qul. Allah Taala suruh aku kata. Maka qul. Jadi ayat tu kena sebut. Ini berbeza dengan ayat yang kita baca. Bila mari musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Qalu jangan baca. Itu hikayat mereka baca. Orang mukmin bila kena musibah dia akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita waktu nak baca, kenapa ayat orang tu katanya kita lah kata. Tak payahlah qul, kan? Tak payahlah qalu. Itu qalu itu cerita drama dia panggil. Qul itu khitab. Allah Taala tujukan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Qul, kata, baca. Maka Nabi kita sallallahu ajar kepada sahabat-sahabat dia apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita minta perlindungan dari Allah untuk kita semua. Maka isbatul lafzu qul wajibun. Wajib kita kena baca qul. Sepatutnya tak payah qul. Kalau kita nak berlindung, yang kita kata a'udzu birabbin nas, aku minta berlindungnya. Tapi lah oleh kerana ayat ini arahan Allah suruh kita kekal. Tak boleh tukar-tukar. Itu panggil ayat. Apa makna a'udzu? Al-'auzu dengan makna al-i'tisam. Aku berlindung, iltija. Orang panggil berselindung diri. Duduk di balik kekuasaan Allah Azza wa Jalla.
Kita ni kalau berlindung di sebalik kuasa yang kuat, kita akan kuat. Kan? Allah SWT perintahkan Nabi SAW supaya minta perlindungan dengan Allah Ta'ala itu dalam beberapa tempat. Tanda tuan-tuan. Di antaranya, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bila membaca Quran, kamu baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tengok, a'udzu billah. Aku minta berlindung dengan Allah. Dalam dan ayat lain pula, waqul rabbi a'udzu bika. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu dengan guna kaf. Min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Daripada gangguan syaitan, dan aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan tu mari. Dari surah Al-Mu'minun ayat 98. Dalam ayat ini, a'udzu birabbi. Tengok, ada 3 tanda tuan-tuan. Ini dia panggil lataifut tafsir. Halusnya perbincangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika kita mula baca ayat Quran. Kita nak buat apa-apa, a'udzu billahi minasyaitonir. Tapi bila kita nak minta berlindung dengan Allah, minta perlindungan, a'udzu birabbi. A'udzu birabbi. Ada juga a'udzu bika. Bika. Bila kita nak minta berlindung dengan gangguan syaitan, a'udzu bika. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Di sini qila massiru. Apakah rahsia at-tafriq? Membezakan di antara isti'azah, kita minta perlindungan di antara lafzul jalalah billahi ketika kita nak mula baca Quran, dan lafaz birabbi dengan Tuhan lain pada tepat. Lain pada baca Quran, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Apa beza? Jawab dia. Ini perbezaan yang kadang-kadang kena teliti betul-betul. Fal jawabu anna lafzul jalalah Allah. Lafaz Allah itu huwa ar-Rabb subhanah. Kita tahu semua tu Rabb Allah. Tapi Allah tu lafaz dia apa? Lafaz Allah lahu asrar, mempunyai makna yang rahsia yang tersendiri dan makna yang berkaitan dengan pembukaan nak baca Quran. Maka ismullah, nama Allah Ta'ala, Allah, kalimah dia panggil lafzul jalalah. Tanda ni pelajar. Kalau kita kata alif, lam, ha itu dalam istilah dia guna lafzul jalalah. Lafaz keagungan. Allah yang tidak ada nama lain kecuali untuk dia saja. Jangan kacau. Sebab tu, kerana itu dalam perbincangan lepas, anak kata, popok Kristian yang nak guna kalimah Allah, kita kata, Allah mana mu nak guna? Allah ada anak? La. Jangan bagi. Nak guna juga dia pun, kan? Sedangkan Allah dia tak lain. Maka, al-isti'adzah bihi, kita sebenarnya, kita nak baca Ismul Jalalah tu, maka permulaannya kita nak baca Quran itu kalamullah. Jadi oleh kerana aku ni nak baca kalam Allah, aku nak menghayati khitabullah kepada Nabi dan kepada kita semua, maka sesuailah kita ambil dengan lafaz Allah. Sebab yang aku nak baca ni kalamullah. Kan bila kita nak baca Quran, kita kena kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk dalam solat. Dalam solat, sebelum baca Al-Fatihah, kena baca a'udzubillahi minasyaitonir. Perlahan. Baca slow. Jangan baca kuat. Orang tak berlagu. Tu imam kata, Allahu Akbar, a'udzubillahi lah. Tidak ada. Dalam mazhab Syafi'i, paling awal pun dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau setengah mazhab lain, Bismillah, perlahan juga. Seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inilah antara saya selalu beri peringatan kepada sebahagian daripada imam-imam masjid. Sebelum angkat takbir, habis surah dulu dia baca. A'udzubillahi min hamzihi wa a'udzubillahi min hamazati syayatin. Qul a'udzu birabbin nas, baca Quran. Apa cerita ni? Imam. Itu bukan tempat dia. Bila kita nak baca Fatihah nanti barulah kita mula dengan a'udzubillahi minasyaitanir. Bukan baca di sebelum takbir. Takbir je lah. Kerja awaknya betulkan saf. Suruh orang sama saf, kan?
Suruh orang betul lah ke? Zaman kita ini tambah pula suruh matikan handphone contohnya. Bukan kerja kita duduk pergi baca 2-3 surah belum solat. Itu salah tempat nama dia. Kena betul balik. Baik. Yang kedua, berminta perlindungan dengan Allah. A'udzubillah. Lebih ringkas daripada kita kata a'udzu birabbil falak. Ada dua. Rabb al-falak. Rabb an-nas. Hak ni a'udzu billah. Lebih ringkas satu kalimah. Kan? A'udzu apa ni birabbika. A'udzu bika contohnya. A'udzu birabbi. A'udzu billah. Lebih ringkas dia kata, lebih mudah sebab lafaz al-jalalah Allah di antara lafaz yang ringan untuk lidah sebut Allah. Allah. Jadi mudah. Nak banding dengan Rabb. Kan? Setengah-setengah orang pula Ra pula tak apa nak boleh sebut. Penat dia. Betul sahabat-sahabat kita yang Ra tak apa nak jadi. Kata jangan cari ayat yang ada Ra lah. Cari ayat lain banyak lagi dalam Quran kan. Sebab yang ketiga, rahsia perbezaan. Qiraatul Quran ibadatun lillahi azza wa jalla. Baca Quran itu ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka ibadat itu sesuai dengan lafz al-jalalah bermakna al-ma'luh al-ma'bud. Yang disembah, yang dipuja. Allah. Adapun kita minta berlindung dengan benda lain, a'udzu birabbin nas, kan? Maka ia panggil isti'azah min dararil makhluqat. Kita minta berlindung daripada kemudaratan makhluk dan kejahatannya. Maka munasabah kita gunakan Rabb. A'udzu birabbi. Aku minta berlindung dengan Tuhan, pemilik, pencipta segala makhluk ni. Jadi dia pencipta, dia tahu apa masalahnya. Setara mana kekuatannya makhluk-makhluk yang kita takut tu. Kecil sangat tu. Jadi munasabah. Maka lain daripada kita nak baca Quran tadi, kita guna Rabb. A'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falak. Nah. Allahu akbar. Sebab Rabb tu dengan makna al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir, al-Mutasarrif. Rabb dengan makna pemilik, pencipta, pentadbir, pengurus. Jadi duduk dia belakang. Jadi sesuailah dia. Masya Allah, tabarakallah. Itu perbezaan. Kalau orang tanya kenapa a'udzubillah, di sini a'udzu birabbi. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala, Tuhan al-falaq. Tuhan yang menciptakan al-falaq. Al-falaq tu apa? Dalam tafsir kita ni, dia kata sekalian makhluk. Tengok huraian ulama kata, al-falaq huwa as-sabah, pagi. Aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada Tuhan yang menciptakan pagi ni, cerah ni. Dalam ayat lain Tuhan kata faliqul isbah. Allah Ta'ala yang memecahkan pagi itu. Dan dalam hadis Aisyah, ketika menceritakan tentang permulaan wahyu, Aisyah kata apa? Kana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Dia tengok mimpi dia, ni tengok macam cahaya subuh, cerah itu, malaikat mari. Maka dengan itu, maksud ayat ini minta berlindung Allah Ta'ala birabbis subhi, dengan Tuhan yang mencipta waktu pagi. Sebab apa? Dia akan mari waktu gelap lepas ni. Pagi lawan dia gelap malam. Yang kedua, maksud al-falaq ini, iaitulah kullu syai'. Semua benda yang mungkin terbelah ataupun pecah orang panggil. Dan zahir, benda yang dalamnya. Termasuklah subuh. Subuh ni dia pecah daripada gelap malam. Bila gelap malam, subuh mari macam keluar pokok dalam tanah. Faliqul isbah. Tumbuh-tumbuhan daripada biji dia, tahu, pecah, naik. Masya Allah, tabarakallah. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa. Allah Ta'ala pecahkan hab, biji ni, bijirin ni, biji-biji ni. Nawa tu, butir, macam butir tamak tu dipanggil nawa. Jadi ada hak kecil, ada yang biji sawi tu kecil. Ar-Rahim.
rahim mak apabila anaknya pecah, keluar anak. Itu dia panggil. Itu maknanya anda tengok teliti panel penterjemah pimpinan ni, dia terus ambil kepada Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Bila kata sekalian makhluk, termasuk subuh. Termasuklah malam, masuk belaka. Kalau kita kata subuh je, tak masuk siang. Tak masuk dia punya malam, tak masuk makhluk lain. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala guna perkataan khalaq bil falak, qul a'udzu bil falak. Dia tak guna kalimah al-khalq, bi rabbil khalq, dengan Tuhan makhluk. Al-falak. Untuk nak mempelbagaikan bahasa Al-Quran itu sangat indah. Kalau kata tu, saya kata nak qul a'udzu bil khalq, boleh. Tapi bila sebut falak, sehingga kita boleh bincang. Falak tu pagi, falak tu segala perkara, falak yang pecah. Masya Allah, tabarakallah. Demikian juga al-falak, bermakna harakatun wa intiqal. Benda yang bergerak. Bergerak. Seperti keluarnya janin daripada rahim mak dia. Keluarnya tumbuhan daripada bijinya. Keluarnya matahari daripada ufuk, tempat dia parking malam tu. Masya Allah. Ini menunjukkan bahawa biasanya bila kita minta berlindung ni daripada benda yang kita takut, menunjukkan bahawa siapa dia minta berlindung dengan Allah, Allah akan beri kelepasan. Sakit setara mana pun, kadang-kadang ambil masa jugalah. Dia tak main pada aku sakit hari ni baca Quran sembuh berlaku. Boleh jadi lama sakit dengan sebab Allah Ta'ala nak angkat darjat dia. Lagi lama, lagi tinggi. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian. Siapa dia dalam keadaan takut, susah hati, sempit kehidupan ataupun serabut, falyatazakkar Rabb al-Falak. Kita ingat Allah, Tuhan segala makhluk ini. Tuhan yang menciptakan waktu pagi. Tuhan yang mengeluarkan biji tumbuhan daripada bijinya. Yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Maka kita tahu dialah yang berkuasa segala-galanya. Mudah-mudahan dengan kita baca ayat ini termotivasi kita daripada stres, daripada macam-macam penyakit yang boleh bawa. Jadi kalimah al-falak memberi satu harapan. Dia panggil tafa'ulan. Tafa'ulan ini kita rasa satu perkataan yang boleh motivasi kepada kita bahawa Allah yang mencipta segala perkara, dia yang mampu menghilangkan duka citamu, mampu menghilangkan segala perkara yang kamu takut. Masya Allah, tabarakallah. Rabbil falak. Tuhan yang mencipta segala makhluk, memberi gambaran, ingatan kepada kita, kalau orang sakit, akan ada penyembuh. Kalau orang susah, akan ada kesenangan. Orang miskin, akan mari waktu dia senang, insya-Allah ta'ala. Demikianlah orang mukmin. Bila baca qul a'udzu birabbil falak, dalam kepala kita kena ingat gambaran kita, aku berlindung dengan Tuhan yang mencipta segala makhluk, segala susah senang, semua Tuhan cipta, ada skalanya kita susah dan akan datang kesenangan. Insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Maka orang mukmin kena minta perlindungan Allah Taala dengan kalimah ni. Dua cara yang Tuhan buat, yang dia panggil, satu dia panggil kalimat qadariyah. Kalimah qadariyah ni ketetapan Allah Taala, sudah takdir azali lagi. Jadi Allah Ta'ala tu telah mencipta, beri rezeki, hidup, mati, nak angkat orang tu, nak jatuh orang itu, dia panggil kalimah qadariyah. Satu lagi dia panggil kalimah syar'iyah, iaitu al-amru wan nahi. Arahan Allah Ta'ala dan tegahan yang diturunkan ke atas para Rasul alaihimus salatu wassalam untuk menyampaikan kepada kita. Maka semua kalimah syar'iyah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada umat, ataupun perintah larangan, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Jadi semua itu benar belaka. Apa yang diperintah Allah Ta'ala, benar. Dan adil dalam hukuman. Walaupun kita nampak macam tak adil, tapi macam keras sangat. Orang berzina kena rejam. Tapi ada hikmah besar. Mu jangan berzina kalau tak mau rejam. Gitu kan. Adapun kalimah qadariyah, mana ketetapan azali lagi, maka dia semuanya baik pada zat dia, tetapi bagi makhluknya ada benda yang tak baik. Contohnya sakit, sempit hidup, susah, kena fitnah. Ini kita tak baik bagi kita. Tapi bagi Allah SWT dengan hikmah yang tersendiri ada kebaikannya. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah dalam bab qada dan qadar, dalam bab takdir ni para jemaah kita kena belajar betul-betul supaya kita dapat menghayatinya, insya Allah. Baik.
Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Ma di sini dipanggil ma mausulah. Ai min syarril khalq. Daripada syarri alladhi khalaq. Daripada kejahatan segala benda yang Tuhan ciptakan. Maka al-umum bila laisa maqsudan. Semua benda Tuhan cipta tu jahat belaka. La, tidak. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada syarril makhluqat. Makhluk-makhluk yang jahat. Yang ada kejahatan padanya. Sebab makhluk ni, ada makhluk yang tak ada kejahatan, tak ada keburukan langsung. Seperti para malaikat. Malaikat tak buruk dia. Kan? La syarrafi. Rasul-rasul, para nabi alaihissalam, tak ada apa. Wakal jannah, syurga, tak ada keburukan langsung. Maka kita tidak minta berlindung. Syarri di sini dengan mana kejahatan makhluk yang jahat. Ya. Tidak kata semua makhluk yang baik, kenapa kita nak minta berlindung dengan dia kan? Pernah satu kisah Nabi kita berkahwin dengan Al-Jauniyah. Seorang perempuan ni, Jaun. Nabi masuk, ialah sebagai suami, masuk tumpuan dengan isteri dia. Entah siapa dia pergi ajar ke Jaun ni, suruh baca. Suruh kata ke Nabi, a'udzubillahi minka. Dia ngamak ke baca ayat betul. Bila Nabi mari, dia kata, a'udzubillahi minka. Aku minta berlindung Allah Ta'ala daripadamu. Faqala nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qad uzti bima'azin. Kamu telah minta berlindung dengan Ma'az. Dengan tempat perlindungan yang cukup kukuh. Maka pada waktu itu, Nabi kita ceraikan dia. Tak boleh aku nak dekat kamu, meminta berlindung dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kisah Sayyidah Maryam, kan, waktu dia tengok ada laki-laki masuk tempat dia, mihrab dia, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. A'udzu birrahmani minka in kun. Aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala Ar-Rahman daripada kejahatanmu. Kalau mu tu orang baik. Mereka kata aku memang baik, aku bukan manusia. Tak kuasai orang. Dan hadis cerita Jaun tadi dikeluar oleh Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, wa ja'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita juga ajar kepada kita supaya kita minta berlindung. Di antaranya, kalau kita takut mana-mana, kita kata a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha. Aku minta berlindung dengan Allah daripada dabah, daripada semua hayawan ni yang kuasa jaga dia tu duduk di tanganmu ya Rabbi. Jadi kita tak minta berlindung dengan gembala lah. Gembala dia tidur. Binatang dia mari kacau tak? Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. A'udzubika. Aku minta berlindung dengan Allah daripada makhluk-makhluk. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita nampaklah perlindungan tu. A'udzubillah, a'udzubirabbi kaza, a'udzubika. A'udzubika. Jadi kalau kita nak minta daripada makhluk itu, kita a'udzubika. Kan? Dan ini doa Nabi ni. Menarik ni tuan-tuan. Di antara doa yang maksur yang Nabi kita ajar. Ini ada dalam kitab kita ni. Dalam kitab perisai, coba tengok. Bacaan yang keberapa ni bila kita berhenti di mana-mana tempat. Berhenti di mana-mana tempat. A'udzu bikalimatillahi tammah. Baca. Tuan-tuan ingat. Bila kita berhenti di mana-mana tempat, ni kan kita sekarang ni takut kan? Takut ke COVID ni. Kena basuh tangan dulu, kena apa ni panggil, sanitizer, pakai alat ni, kimian. Tak boleh nak sentuh, takut ni. Jadi semua ni, kita baca doa yang Nabi kita ajar dalam kitab perisai Muslim ni, bacaan yang ke-104. Doa apabila berhenti di satu tempat. Tanda tuan-tuan. Baca satu tempat, 104. Nabi kita sallallahu ajar, bila kita berhenti di tempat, sebelum turun kereta, sebelum turun kenderaan, kita baca dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Aku minta berlindung dengan kalimatullah. Kalimat-kalimat Allah Ta'ala. Maknanya, itu semua ni, bila kita berhenti, insya-Allah kita tidak diganggu oleh tempat itu. Mana kalau tempat itu orang kata tempat kerah, ada hantu, jin, syaitan, dia tak kacau kita. Ada makhluk-makhluk hayawan, insya-Allah tak kacau kita. Jadi kita nak
Ni kita tidak ni. Siapa betul tepat pergi taman bunga ke anak belum apa-apa lagi buka pintu kereta terjun tu lah ajar dulu. Sebelum tu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita pun sebelum nak masuk pasar raya dan takut hari ni nak pergi berjabat di zaman PKPB ni kan, kita boleh pergi kena pergi berjabat, kena pergi ke boleh pergi pasar, boleh pergi belaga, cuma masjid belum boleh pergi lagi kan. Masa tu lah orang duduk sedih hari ni, dia kata pasar raya kami boleh pergi, bazar apa ni, tempat jual kuih boleh pergi, masjid ya tak boleh pergi. Kita kata doalah supaya Allah Taala hilangkan penyakit ini. Semalam bila dibenarkan solat Jumaat untuk beberapa orang, jauh-jauh duduk. Tapi si wartawan tu bertokar bawa dia duduk. Boleh pula bawa dia kebar daripada kawi. Orang semayan jadi masalah. Kita kata, Ya Rab, Allahumma dfa'anna al-bala warfa'anna, Ya Allah, tolakkan bala ini dan angkatlah daripada kami, Ya Rabbal Alamin. Jadi kita minta berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini perlindungan yang kuat. Jangan pergi minta, ni tidak ni pergi ke tempat mandi manda ke tepi kuala sungai ke apa benda, minta air tu, minta maaf lah cucu nak lalu. Le cucu, minta dengan siapa? Minta dengan jin syaitan. Kita kata la. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak lagi lah dalam buku-buku ni. Di antaranya bila kita nak keluar daripada rumah kita kata a'udzu bikalimat bismillahilladzi la yadurru. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil audi wala fis sama. Masya-Allah. Wa huwas samiul alim. Jadi kita baca. Doa-doanya ni maksud yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak. Tuan-tuan boleh tengok, kalau orang tua tak nampak ambil besar ni Kita ada dua versi. Masya-Allah tabarakallah. Baik, banyak lagi doa ni saya tak cukup masa. Di antara doanya bila Nabi kita tengok angin kuat, Nabi kata Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama fiha wa khairama ursilat bih wa a'udzubika. Tengok. Wa a'udzubika. Mana benda spesifik. Hak ni binatang, hak ni angin. Dia kata a'udzubika, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan yang dibawa oleh angin. Apa adalah angin ni? Angin tak tahu. Angin besar, runtuh bangunan boleh, cabut dia punya pokok boleh, kan? Maka kita minta berlindung dengan Allah Taala. Dan pernah saya nak Abu Bakar mari minta supaya Nabi kita ajar doa, maka Nabi kita ajar. Kan doa waktu pagi, doa waktu petang. Di antara doanya a'udzubika min syarri nafsi. Aku minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan jiwa aku ni. Wa min syarri syaitani wa syirkih. Daripada kejahatan syaitan dan segala sekutu-sekutu dia, masya-Allah. Dan juga doa Nabi, na'udzubika min syururi anfusina. Maknanya kita nampak bika tu dia akan mari dengan benda-benda khas. Wa na'udzubika min syururi. Kami minta berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan diri. Sekarang ni kejahatan diri kita ni berat ni. Ni tengok dalam di akhir Azab. Di ayat yang terakhir, min syarri hasidin iza hasad. Masya-Allah tabarakallah. Allahu akbar. Jadi panjang. Di antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua ini nampak umum, iaitu isti'azah ammah min syarri am. Kita minta a'udzu birabbil falaq. Aku minta berlindung dengan Allah dengan Tuhan yang menciptakan segala makhluk, min syarri ma khalaq, daripada makhluk yang kamu ciptakan. Itu dia panggil minta am. Nisbatu syarri ilal khalqi. Kita nisbahkan kejahatan itu kepada makhluk. Kita kata Tuhan yang buat kejahatan. La. Isyarat kepada tidak ada benda yang tak baik yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Kalau kita kata benda ni tak baik, itu hikmah Allah Ta'ala. Pasal itulah ulama kata, Allah Ta'ala ni kalau dia maafkan kita, maka babi adlihi, dengan keadilannya. Kalau dia seksa hamba dia, fa bi fadli. Maaf. Kalau dia beri kebaikan, fa bi fadlihi, dengan kelipah kurnianya. Kalau ada benda musibah tak baik menimpa kita kata fa bi adlihi. Kebaikan, fa bi fadlihi. Kejahatan, keburukan, fa bi adlihi, dengan keadilan Allah Taala. Dia yang menilaikan benda ni baik, benda ni buruk. Kita tak boleh kata Tuhan tak baik. La. Apa tu Nabi kata wasyarru laisa ilaik. Segala keburukan tu orang tak nak sebuah kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun semua benda tu Allah Ta'ala yang menciptakan. Tapi kita tak boleh nak kata benda. Baiklah. Panjang perbihan di sini, kita pergi pada ayat yang ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari bencana makhluk. Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk. Gelap ni, al-ghasiq mana al-lail. Gelap malam.
Sebagaimana kata jumhur ulama tafsir dan ahli lughah, dia kata al-ghasiq bermakna al-lail. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, makna malam. Ada yang mengatakan al-ghasaq dengan makna muntasab, setengah malam. Ada kata asal malam lah. Karena itulah para fuqaha kata, bila kata ayat Quran ila ghasaqil lail, kepada setengah malam, sebahagian ulama fiqh kata waktu isya, pilihan sampai setengah malam. Hati-hati tuan-tuan. Kita ni sedap hati dengar belajar ustaz kita kata waktu subuh, waktu isya habis subuh. Jadi kita relax. Semaya maghrib, lepas maya maghrib pergi berjalan sana sini, ada ceramah perdana pula ikut. Jelajah sana sini sampai pukul 12 malam. Habis penceramah-ceramah kita tak puas hati pula pergi kedai kopi pula. Guna teh tarik situ sampai pukul 2 pagi, buah pula, ulah pula. Pandai dia pada penceramah kan. Balik-balik rumah pukul 3 pagi baru solat isyak, kita telah itu sudah lewat. Mana solat isyak itu ila nisfil lail, berdasar kepada ayat ini. Allahu akbar. Sebab apa? Bila sampai tengah malam, mana gelap gelita dah pada waktu itu. Allah Ta'ala ulang, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin iza waqab. Daripada kejahatan malam itu apabila dia sudah malam, dakhala zalamuhu wa tasallala wa ghatta. Bila malam gelap sungguh. Sekarang ni kita tak terasa sebab kita banyak lampu. Kan? Ada riwayat kata, wa min syarri ghasiqin iza waqab. Daripada kejahatan malam apabila sudah ada bulan. Biasanya kalau bulan naik tu tengah malam tu. Sebagaimana kata di Aisyah, kan? Nabi kita pernah tunjuk kepada bulan. Dia kata, ya Aisyah tu ista'izi billah min syarri hadza. Minta berlindung Allah Ta'ala daripada kejahatan ni, benda ni. Fa inna hadza huwal ghasiqu idza waqab. Malam apabila dia sudah masuk, sudah gelap. Jadi hadis ni ada perbincangan ulama tentang sanad dia, ada kata la ba'sabihi. Jadi kata di ulama tafsir, waqab tu dengan makna gelap malam, ada katanya bulan, al-jam'u bainahuma, sebab bulan tu tanda malam. Bulan tak mari tengah hari, kan? Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan. Dia gila dua tu. Mari cerah, mari bulan hilang. Mari bulan tengah hari tak ada, matahari tak ada. Mana hadis Aisyah radhiyallahu anha ini tidak bercanggah dengan mengatakan al-ghasiq itu waktu malam, sebab bila keluar bulan bermakna malam sudah ada. Juz minal madlul. Satu daripada dalil umum je. Masya-Allah tabarakallah. Jadi bila mari gelap malam, si penjahat pun keluar. Ahli syaitan pun mari. Tak kira lah syaitan jin ke syaitan makhluk ke syaitan manusia ke mari belakang. Dan ahli-ahli sihir sangat aktif pada waktu malam. Aktif, dia main waktu malam. Masya Allah tabarakallah. Sebab itulah di akhir buku perisai ini menarik tuan-tuan. Dalam bab penjagaan kanak-kanak. Nabi kata apa ni? Apabila mari waktu gelap malam, dekat nak maghrib, kita kena hantar semua, tarik semua anak-anak kita. Kita mana? Suruh balik belakang, balik ke rumah. Ni kita tak ni waktu petang, biar anak duk main itu tak boleh. Ya, kita kena suruh anak-anak kita balik bila maghrib. Sebab syaitan berkeliaran masa tu. Ingat. Dekat nak maghrib, suruh anak balik masuk rumah belakang. Jangan suruh main luar rumah, main taman rumah, balik. Sebab waktu tu syaitan berkeliaran. Mungkin ada yang nakal, dia kosek anak kita, tak tidur malam tu, jawab dia. Dan jangan ingat, jangan salah juga. Malam juga mahallul ibadah. Orang-orang soleh, mukabadah. Orang panggil duduk bertempur dia. Dengan syaitan, dengan nafsu, dia akan bangun pada waktu malam. Maknanya malam ni tempat orang baik duduk situ. Orang jahat pun kerja malam tu juga. Pencuri nak masuk merokok, malah waktu malam. Kan? Tapi itu mana dua kategori. Kategori orang jahat lah cara dia. Orang baik cara dia itulah dia mari bila malam. Hak jahat dengan kejahatan dia, orang baik dengan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tersebut dalam hadis, kata la samara illa limusallin au musafir. Tak boleh kita berjaga malam kecuali orang nak bangun solat ataupun orang musafir yang travel pada waktu malam. Sebab orang musafir zaman dulu dia suka jalan malam sebab malam tu tenang, sejuk, tengah hari panas. Pasal itulah bah ekspres kita, lori-lori besar-besar dia jalan malam. Tengah hari bagi orang pergi pasar kan.
Maka hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad, Abu Dawud At-Tayalisi dan lain-lain. Maka macam-macam lah penilaian ulama. Ada yang mengatakan sanadnya, Ahmad Syakir kata sanad dia dhaif, tapi bituruqihi wa syawahidi naik pada darjat yang lebih baik. Nabi kita SAW bagi tahu kepada orang musafir, alaikum biduljah, mu kena jalan pada waktu malam, fa innal arda tutwa bilail. Bumi itu dilipat pada waktu malam, maknanya dekat. Bukan kata malam jadi 10 kilo, tengah hari 20 lah. Kita terasa sebab orang berjalan malam ni senyap. Kita kalau naik bah kan relax ya tidur dah. Sedar-sedar pagi esok, sampai di stesen bah dah. Pelajar-pelajar universiti untuk bulan balik kampung ni, dia kata tak ada masalah apa ustaz. Kita sampai di stesen bah kan, solat subuh, naik teksi, naik pergi ke universiti, letak beg, mandi-mandi, pergi kelas. Boleh. Itu dia panggil perjalanan malam. Iza waqab, apabila gelap. Ghasikin iza waqab. Baiklah para jemaah sekalian, kita akan pergi kepada wa min syarrin naffasati fil uqad. Wa min syarrin naffasati fil uqad, daripada kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus pada simpulan-simpulan dan ikatan. Nafas tu dia panggil tiup. Dengan air liur ni, gitu. Macam orang jampi-jampi tu bomo ke, dia main. Dengan air serih, dengan air apa tu. Maka nafasati fil uqad, yang duk ikat, duk tiup dalam ikatan yang dia buat ni, ada yang mengatakan an-nufus asy-syirirah, orang yang punya jiwa yang jahat ini, iaitu ahli-ahli sihir ni, dia ambil tali, dia ambil benda, dia ikat buat patung, kemudian dia duk tiup situ. Dia duduk tiup dia. Itu sangat dengan jampi serapah yang syirik kepada Allah Ta'ala. Tujuannya nak khianat kepada orang lain. Orang ni baru kahwin, nak suruh tak boleh bersama. Nak suruh jadi benci, nak suruh bercerai. Sebab dia nak ke perempuan tu. Jahat. Orang buka kedai, pergi buat supaya orang tak masuk kedai kawan ni. Sebab dia ada kedai dah. Macam-macam lah kejahatan ni, apa saja jahat. Jadi Allah kata nafasati. Peniup tu. Peniup jampi serapah. Dia tak kata naf. Allah tak kata min syarrin nafsi. Tiup saja. Peniup tu. Sebab peniup tu. Kan ada tiup baik tadi dalam doa zikir belum tidur. Kita kan boleh tiup. Sunnah Nabi kan. Ada yang mengatakan nafasat al-jama'at. Kumpulan yang menghembus simpulan. Tak kira lah laki-laki ke perempuan. Kan ada setengah orang tu. Ada setengah satu beberapa ada negara buat muktamar besar-besaran tentang sihir. Jadi dia bincang buat dia bagaimana nak jadikan ahli sihir yang hebat. Tu hodok mai tu kopi apa nama hodok mai boleh hilang bagai-bagai. Itu semua permainan sihir berlaku. Dan anak tengok setengah daripada kata-kata anak kita tengok ada unsur-unsur sihir dalam tu. Jangan duk ajar benda tu, kena tengok dulu anak nak tengok apa cerita. Jangan duduk pakai biar budak ni. Mak dia duduk main handphone je, ada. Duduk main dengan kawan-kawan. Anak duduk tengok cerita sihir. La haula wala quwata illa billah. Masya-Allah, tabarakallah. Ada yang mengatakan maksud dengan di sini nafasat ini anak-anak Labid bin A'sam Yahudi tadi, sebab anak-anak dia lah duduk sihir Nabi. Kita kata semua makhluk lah. Ada yang mengatakan orang main sihir ni orang perempuan lebih ramai daripada laki-laki. Kita kata mungkin. Tapi yang percaya kepada sihir, orang lelaki perempuan lebih ramai pergi cari bomoh daripada orang laki-laki. Na'uzubillah. Hati-hati kita tuan-tuan. Kalau tengok bini buat klip benda pelik-pelik tu, tengok molek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang kepada Abu Muslim Al-Ashani kata nafasat bil qiyat an-nisa. Orang perempuan juga yang berapa menawan hati suami. Ada juga. Dia tak ada saya apa. Pasal jenis ngecek pandai. Akhir kali suami dia ikut belakang dia nak. Balas dengan adik-beradik. Macam-macam ada. Ada yang mengatakan nafasah ni juga al-masya'at bin namimah. Orang-orang perempuan yang duduk berjalan, duduk jadi batu api. Kita kata yang betulnya dalam ayat ini, iaitulah ahli sihir yang duduk main dengan tiup-tiup kepada tali-tali yang mereka buat. Itu yang jadi masalah. Kemudian yang terakhir, na'uzubillah lebat sihir ni, kita tengok payah sebab benda tak nampak, pergi hospital tak jumpa penyakit. Habis pakar mari, tak ada sakit, relax je. Relax gua anak kahwin ni tak boleh tidur.
Dan kita kena ingatlah, bukan semua benda itu sihir. Pengalaman saya dulu di Madinah, dekat dengan masjid Miqat, dekat tepi bukit, Jabal Air, ada seorang syekh, nama dia Syekh Ali Musrif. Saya tak tahu ni pelajar-pelajar Madinah boleh pergi tanya khabar. Syekh Ali Musrif ni, dia ni pakar bahagian ruqyah, jampi. Pernah sekali orang Malaysia mari, duduk oyak dia sakit. Ada ke bomonya? Kata ada, pakar bomo. Tapi dia tak main jin apa. Dia orang Arab ni, orang yang anda pergi naik kereta. Syekh Ali dia tak bagi turun, dia sudah atas kereta. Dia mari kat kereta dia, papi-papi dia baca apa. Kalau orang tak ada jin, topik lalu. Oh, flower. Lah. Dia mari kat kereta gitu, dia baca-baca senyap. Kawan itu tak bunyi apa. Dia pun mari bisik. Dia kata, Syekh, wadiha ilal mustashfan nafs. Dia kata, bawa orang ni pergi hospital jiwa. Dia bukan sakit, kena jin. Dia sendiri tu ada masalah jiwa. Ini kita kena hati kan. Bukan semua orang penyakit itu penyakit. Kena ke jin. Kena rasuk. Dia sendiri itu perasuk pada jiwa dia. Na'udzubillah. Baik, kita pergi pada ayat yang terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkian. Orang dengki ni hasidin iza hasad ni cukup dahsyat tuan-tuan, masalah dengki. Hari ni kita duk perhati tengok dengki tinggi darjat. Hasad ni benda apa mana hasad? Hasad ni iaitulah perasaan yang ada dalam jiwa manusia dengan sebab nikmat yang diberi Allah Taala kepada kawan dia. Kita tengok orang ni boleh nikmat, kita pun dengki. Bila mari dengki, kita jadi benci. Kita jadi ngenak. Tengok kawan ni boleh pangkat. Kita pun sakit hati. Macam-macam tuduhan kita buat. Ada juga lagi tu. Tengok orang ni boleh isteri. Isteri dia pula comel, kita kata. Nah, dengan keniluturnya, dengan macam-macam. Berdengki. Ada juga. Tengok orang ni buka kedai, Masya Allah, perniagaan dia laris. Macam-macam. Tengok orang ni ada ilmu, belajar, genius, A+. Semua dia punya biasa. Dengki. Tengok ustaz ni duk mengajar rajin, dengki. Habis tak. Yang penting atas dunia ni dengki belaka, tak ada benda tak dengki kan. Maka dengki itu, ingat dengki hasad itu orang yang tak boleh duduk, tidak tenang, sakit hati bila tengok orang boleh nikmat. Kita nak suruh hilang nikmat itu daripada dia. Paling tidak pun suruh dia mati. Itu dia panggil semua jahat belaka tu. Allahu akbar. Kata di para ulama salaf, dia kata apa? Ma khala jasadun min hasad. Dalam jiwa manusia ni tak ada sifat. Mesti ada. Kesan hasad tu ada. Tetapi al-la'im, jiwa yang jahat akan menzahirkan kejahatan dia. Dengan tulisan dia di Facebook, kau dengan apa nampak. Wal karim yukhfi. Orang mulia dia, dalam hati dia ya, berasa, lah orang boleh nikmat. Kita rasa nak juga. Tapi dia tak timbulkan. Tak menimbul, orang panggil feedback apa ni, tindak balas yang tak baik. Tak ada. Dan, kata Syekh Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Sirin kata apa? Ma hasadtu ahadan qattu barran wala fajr. Aku tak pernah hasad kepada orang baik ke orang jahat, aku tak pernah hasad. Maka kata di sinilah kata di para ulama, yang kata setengah ulama kata dalam jiwa manusia ni ada sifat hasad, sama ada kita zahir atau kita sembunyikan, itu ada, boleh katakan kebanyakan manusia macam tu. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala jaga dia betul-betul, memang tak ada sifat hasad. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian. Hasad ini salah satu dari perasaan dalam jiwa. Dan di antara Ibnu Rajab kata apa? Jarang orang boleh selamat daripada sifat hasad. Hasad tu ada. Kalau tak ada, itu pelik. Tapi orang yang selamat daripada terikut-ikut dengan sifat hasad itu tak ramai. Maka kita kena carilah. Jadilah orang yang baik. Khususnya bainal aqran. Hasad sama-sama adik-beradik. Sama-sama kawan-kawan. Ini masalah. Pasal itulah dalam ulama hadis kata tajrihul aqran ba'duhum min ba'din la yu'ba'u bih. Kalau kawan-kawan cerca kawan, jangan duli sangat. Sebab dia ada sifat hasad. Bila contohnya orang ni boleh jawatan apa-apa. Kita pun tulis bahawa tak layak dia ni. Saya hak patutnya. Dia ni begini ngenak. Itu dia panggil tanda hasad. Aqran. Mu jangan ada ambil. Kalau musuh bagi kutukan, tak usah pakai. Siapa dia ni? Dia ni tak menyokong. Maka itu maknanya.
Jadi hari ini masalah tajrihul aqran, orang panggil celaan sama-sama kawan-kawan ni cukup besar. Patut itulah kita kena, kalau kita ada sifat-sifat tak baik dalam jiwa kita, sentiasalah kita minta berlindung. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Auzubika min syarri nafsi. Kan dalam doa tadi. Auzubika min syarri nafsi kan. Allahu akbar. Sebagaimana doa Nabi kita ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, Nabi kita ajar doa, Abu Bakar minta doa pagi. Nabi kata doa pagi, doa petang dan doa waktu nak tidur. Jadi ingat ni, dalam buku saya tulis ni zikir pagi petang ni, menarik tuan-tuan, cari buku ni. Di antara doanya, doa yang ke-21 dalam buku saya ni, kita dah letak di Facebook, boleh ambil free ya. Sayyidina Abu Bakar mari jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya doa yang saya nak baca pada waktu pagi dan waktu petang. Nabi pun ajar. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi. Aku minta berlindung Allah daripada kejahatan jiwa aku, kejahatan diri aku. Ini penting sangat. Supaya kita nak hilangkan sifat hasad. Ni kita duk sibuk nak hilang sifat qawi ya. Tak, sifat hasad dalam jiwa kita lebih dahsyat daripada qawi lagi. Wal iazubillah. Qawi itu bahaya. Jangan kata tak bahaya. Kan? Kena hati-hati. Maka tajrihul aqran, kawan-kawan ni kadang-kadang lebih jahat daripada orang lain lagi. Dan satu lagi dia panggil orang baik-baik tak ada hasad. Siapa kata? Kan? Orang tanya Syekh Al-Hasanul Basri. Ni tanda kata-kata ni supaya kita motivasi. Ya Syekh Hasan Basri, ayahsud al-mu'min? Adakah orang mukmin ni hasad pada orang? Faqala la abalak. Apa awak ni? Anasita ikhwata Yusuf? Melupa ke cerita adik-beradik Nabi Yusuf? Adik-beradik Nabi Yusuf, anak Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Kan Nabi Yaqub, ayah dia tu Nabi. Tapi anak dia apa jadi? Anak dia ngenak kepada adik-beradik. Sebab apa? Sebab hasad. Allahu Akbar. Yusuf jadi mangsa. Bunyamin jadi mangsa. Kan? Maka hasad ni biasanya mari daripada akran. Adik-beradik sendiri pun ada, kawan-kawan pun ada, kawan-kawan lah banyaknya. Kawan-kawan ni maknanya orang semasa dengan kita. Macam-macam lah dia buat. Ambil gambar kita pangkah, buat kata-kata rekod merah lah, sebar kepada masyarakat, buat senarai listed orang-orang yang jahat dalam Malaysia, ni berapa puluh orang. Macam-macam orang buat, kita kata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu pada Allah Ta'ala lah perbuatan-perbuatan jahat yang orang buat. Kita nak kata apa? Satu lagi hasad dia panggil al-ain, penyakit ain. Kadang-kadang penyakit ain ni apa dia? Penyakit, bila dia tengok orang baik-baik, dia jadi hasad dalam jiwa dia tu. Itu bahaya. Sebab itulah saya kata anak-anak kita ni yang comel-comel, jangan letak di Facebook. Orang duduk tengok, budak ni comel weh, geram aku nak cubi. Dia tak kata Masya Allah tabarakallah, tapi dalam jiwa dia tu kadang-kadang dengan sebab tengokkan mata itu, budak ni boleh jadi sakit. Budak jenius duduk universiti A+. Dia panggil apa ni, dekan anugerah. Masuk tahun 2, tahun 3, mepeh habis dah. Bengong jadi mari klik tak tahu apa pasal. Kita terlalu duduk puja, duduk tunjuk-tunjuk, akhir kali ada orang penyakit jiwa syirirah, jiwa yang jahat akan jadi mari penyakit ain. Nabi kata apa? Lau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqatul ain. Kalau ada benda yang boleh mendahului qadar, ain boleh dulu. Nabi dalam hadis kata, innal aina tudkhilur rajulal qabra wa tudkhilul jamalal qidra. Penyakit ain ni, orang laki-laki boleh masuk kubur, unta boleh masuk periuk sebab mampu unta kalau kena ain. Maka di antara ruqyah yang ajar oleh Nabi SAW, iaitu bila kita tengok orang sakit, kita kata bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqiq. Saya tak sempat nak terjemah, tuan-tuan ambil ni. Dalam kitab perisai kita ni ada belaka bacaan-bacaan yang saya ajar tadi, Masya Allah tabarakallah. Dan tamaklah secara ringkasnya tafsir surah ini. Dan ada beberapa poin yang ana kira perlu kita buat rumusan. InsyaAllah ana akan sambung dalam siri yang akan datang. Sebelum kita masuk dalam surah An-Nas, kita akan sambung lagi apa yang kita bincang tentang surah
Al-Falaq ini. Jadi kesimpulan dianya, jenis-jenis makhluk yang berbahaya ni yang datang daripada gelap malam. Allah ajar pada kita minta perlindungan daripada gelap malam. Kerana gelap malam itu menjadi peluang pada sebahagian besar makhluk jahat keluar daripada tempat dia nak kacau orang dan macam-macam, kan? Sedang jalan mendapat keselamatan dan pertolongan pada masa itu tidak banyak dan tidak mudah. Gelap mata kepala, gelap mata hati, gelap jalan kehidupan dan sebagainya. Yang kedua, datangnya dari makhluk yang berjiwa kotor, yang berusaha membuat fitnah, melonggarkan simpulan i'tiqad, menghuraikan ikatan mahabbah, meruntuhkan rumah tangga, memecah belah perpaduan kaum kerabat, merosakkan masyarakat. Siapa dia? Ahli sihir. Yang ketiga yang datang dari manusia sendiri, yang membawa tipu daya, dia panggil penyakit, apa dia? Penyakit hasad. Penyakit hasad. Jadi para jemaah sekalian, insya-Allah, oleh kerana masa kita agak tamat, jadi beberapa isu dalam surah Al-Falaq kita sambung dalam siri yang akan datang sebelum kita masuk ke surah An-Nas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.